Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke XM Live di ruang lanjutan Melayu. Sekarang ni kita dah bersama dengan Melayu. kedua-dua instruktor kita untuk duo session yang pertama tahun ini, Zul dan juga Azni. Hai Zul, hai Azni, apa khabar? Baik sekali lagi. Ya. Okey, so malam ni Zul dengan Azni akan kongsikan berkenaan dengan pasaran lah, apa yang sedang berlaku dan apa peluang dagangan dan sebagainya. So saya pun tak nak ambil masa mereka dengan lebih lama lagi. So kalau Zul dan Azni dah ready, kita boleh terus masuklah kepada sesi duo ni. Dah ready? Okey, di gelanggang merah dan gelanggang biru lah diorang. Alright, silakan Zul, boleh mulakan dulu. Silakan Zul. Okey, jadi kita nampak Azni ya. Thank you Irina. Irina akan balik kembali kepada kita nanti ya. Jangan tinggalkan kami berdua. Sejuk kat sini ya. Okey, jadi kita nampak pergerakan pasaran semasa dipengaruhi oleh selepas kenyataan FOMC semalam ya. Di mana kita nampak secara besarnya kekuatan dekat US dollar. Kalau kita tengok apa yang saya present kepada anda kat chart sekarang ni, kita sedang melihat US dollar, dollar index dah break higher high. We do have a break, but untuk pergerakan semasa saya masih melihat kepada ini sebagai satu correction, sebab breakout kalau kita lihat kepada breakout di sini dan kita lihat kepada momentum oscillator contohnya seperti RSI di sini ya, dia belum lagi, kita masih melihat kepada divergence. So I'm looking at US dollar, kekuatan US dollar, don't get me wrong, jangan short dia, belum lagi. Kita juga ada pergerakan serupa kalau kita lihat kepada contohnya kepada GBP US dollar, ini dekat chart daily, di mana saya tahu Azni dia pakai A, B dan C kan, basically 3 lekuk, dan ini masih lagi pergerakan ke bawah, Fibo extension kepada ke bawah, masih ada pergerakan tak lengkap ke bawah. Itu adalah untuk GBP US dollar. Kita juga ada pergerakan serupa di daily chart untuk Australia dollar, 3 wave dalam pergerakan korektif. Ini obviously adalah motif dan ini adalah satu pergerakan korektif yang menuju ke bawah, masih lagi ke bawah. Itu adalah dia punya trend lah but of course tak ada benda yang bergerak straight line, ada up and down dia. Jadi saya melihat kepada dollar index tadi sedang mengukuh, pergerakan sedang dikuasai oleh dolar, but menuju kepada satu area resistant untuk dolar, support untuk dolar pair. Selain daripada itu, kita juga ada New Zealand dollar, US dollar. But di shorter time frame, ini memberikan kita ruang untuk nak kita tahu dia tak habis ke bawah. Jadi trend dia, kalau saya faham apa yang Azni selalu present tu adalah trend dia di shorter time frame masih ke bawah sebab ada pergerakan tak lengkap ke bawah. Jadi untuk dolar ni, contohnya macam New Zealand dollar, saya masih minat untuk cari short sekiranya kita ada lonjakan. Pada masa yang sama kita nampak satu pembetulan dekat indeks, tetapi pergerakan semasa cuma pembetulan, dan the thing is pergerakan semalam tu dia tak buat low. Jadi ini masih lagi boleh buat satu lagi ke atas. Kalau dia buat low, then itu mungkin memberikan kita more keyakinan bahawa indeks jatuh ke bawah. Ini adalah US 500, ini adalah untuk Dow Jones, dia tak break ke bawah. Ini belum ada break ke bawah. Dan setakat ini structure correction dia 1, 2, 3, 4, 5. Saya melihat ini sebagai satu motif dan kita akan melihat satu korektif 3. Adakah dia akan ke bawah ataupun naik lagi? Tak ada confirmation. Itu untuk indeks. But tetapi we do have things seperti UK 100 yang sama. Ini hampir nak break ke atas. Apapun arah dia masih ke bawah. Ini adalah motif. Tak nak lukis macam mana pun itu adalah motif, unless dia break out ke atas, dan kita jadikan dia korektif. Jadi maksudnya saya masih melihat more indeks punya kelemahan, tetapi pergerakan dia lebih cetek disebabkan oleh movement correction ini adalah US dollar. Sekiranya movement ini dikuasai oleh yen
then mungkin kita akan lihat yang lebih besar. Itu yang saya lihatlah. Selagi dia dipengaruhi oleh US dollar, pergerakan dia lebih cetek. Saya jawab dulu, Wimun dah 2 kali tanya mengenai Euro US dollar. Euro US dollar, I don't see dia sebagai kawasan support. Sebab apa, Wimun? Movement semua ni, ini adalah flat. Structure ini structure flat, Wimun. So, I don't condone untuk anda nak masuk untuk Euro US dollar. Sebaliknya, kalau nak long US dollar, kalau nak short US dollar, tunggu kepada GDP. Sebab kita ada GDP tak habis lagi ke bawah. Kita ada, ingat flat kaki ketiga dia, kaki C ni boleh sampai, selagi dia tak break ini, dia boleh sampai kat sini. Betul. Dia tak ada hard dia, bukan macam zigzag. Zigzag kita ada 1 ke 1618. Kalau dia lebih 1618 itu dah perubahan trend, itu dah jadi motif. Flat dia boleh lepas daripada 1618 Wimun. So kita ada ECB juga pada minggu ini ECB. Ini apa ni? Hari pun dah tak ingat. Khamis. Minggu depan ECB. Saya ingat hari ni hari Isnin. Minggu depan 1 hari bulan Februari 1 Februari kita ada ECB punya meeting So not something yang saya nak dagangkan untuk Euro US dollar. Saya tahu Wimun ambil kepada structure ini kan. Ini dah sampai 100% level Betul. Tahu. Kalau tarik Fibo dekat wave 4, ni, mana wave 4 ni? Yang ini kalau anda menggunakan masalah dengan nak kira wave 5 ni Wimun, dia ada 3 cara tau. Waalaikumsalam Kimi. Dia ada 3 cara kalau nak kira wave 5 punya panjang. Wave 5 sama ada berada di antara, kalau kita tarik Fibo retracement, di antara 123.6 ke 161.8. Itu 1 poin. Yang kedua, dia sama panjang dengan wave 1 ke atas ni. Yang wave 1 ni, dia sama panjang dengan yang ini. Ada 3 cara. So, anda tak dapat satu yang sama. Yang ketiga adalah, kalau anda tarik daripada 3 Fibo extension, daripada puncak dia kepada 3 dan balik kepada 4, habis dekat 618. Jadi jarak dia tak dapat dipastikan dengan satu cara. Wave 5 itu dia sama macam kita nak jaga hujung trend. Hujung trend payah nak tahu. Tapi hujung correction senang nak tahu. Masalahnya dalam flat 1 2 3 yang C ni itu adalah motif structure dan dia tak ada limit seperti yang anda lihat kepada zigzag dan structure WXY Wimun Saya harap Wimun faham itu. So elakkan untuk Euro US dollar. Kalau nak long ataupun short US dollar, maybe anda melihat kepada GBP US dollar, anda melihat kepada AUD US dollar ataupun kepada New Zealand dollar US dollar. Itu mungkin something, itu mungkin something yang lebih jelas lah. Euro USD ni dia tengah Euro US dollar. Euro ini USD tengah breakout ni. Ini tengah breakout. So pullback dia adalah set up untuk short. Betul. Ini dekat shorter time frame, ini breakout. Ini breakout Dia punya pullback ni in fact adalah short punya setup kalau ikut kepada teknik breakout lah dan breakout dia datang dengan momentum ni. Ini breakout datang dengan momentum. Ini adalah wave 3 dalam 3 kat sini. Jaga-jaga sikit, kita ada US dollar yang paling kukuh, mata wang nombor 2 euro habis. Dan even kita ada contohnya seperti USD JPY. USD JPY ke atas, tapi pada masa yang sama kita nampak Euro JPY tak ke mana. Kalau siapa ikut sesi saya, ini yang kita panggil dia sebagai dynamic songsang. UJ ke atas, yen pair lain ke bawah. This is the best time untuk anda membeli US dollar
bagi mereka yang buat shorter time frame. So NZD US dollar kita lihat kepada selepas ni, tapi itu adalah gambaran besarnya di mana pasaran masih lagi dipengaruhi oleh sentimen selepas FOMC malam tadi, dan dan kita melihat kepada kekuatan US dollar semasa, di mana kita nampak euro US dollar tadi breakout ke bawah H1. Kita nampak lain-lain dollar pair masih lagi ada struktur yang tak komplit ke bawah. Saya tak nak semua kita kembali kepada Azni. Azni kongsikan chat Azni. Okay. So kita ada soalan sebelum kita nak kongsikan. So kita ada soalan. Bang Zul, maaf tanya, dekat NU dekat wave 5 dikira divergent ke? Cuba jawab soalan tu dulu abang. Okay, NZD US dollar wave 5 H1 yang ini. Yang sekarang ni tak ada divergence. Belum. Ini masih kalau dia kena buat satu lagi ke bawah. Ini time frame kecil ini. Ini time frame kecil M15. Ini adalah kepada minuet punya fractal. 1 2 3 4, satu lagi ke bawah adalah wave 3. Ini mungkin wave 3 kat sini. Maksudnya macam ni. Ini mungkin 3. Ini mungkin 4 dan kita ada satu lagi ke bawah. Boleh short lah ni kiranya. Kalau dia bounce, saya nak short. Tetapi bounce dia belum hari ini. Kalau bounce di sini. Satu structure yang breakout. Ini breakout Ini breakout. Mana dia punya ni? Pakai inilah. Okey. Structure ni breakout. Dan kalau dia breakout dengan 5 wave, macam mana kita tahu 5 wave? Dia berakhir dengan divergence. So 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak ada divergence. Jadi kalau dia breakout dengan divergence, 1, 2, 3, saya nak short daripada sini. Ini saya nak cerita nanti. Tapi itulah. Dah ada orang tanya. Belum Kimi, belum. Dia masih ke bawah. Sabar dulu. Dia benda tengah jatuh, kau masuk dia naik. Percayalah. Kita nak short, kita masuk kat situ dia naik. Percayalah. Itu selalu sangat kan. Tekan dia naik kan. Pelik. Market ni hantu. Bila kita nak buy dia turun. Dia jatuh. Bila kita nak sell dia naik. Try buy kat situ. Tapi macam ni lah. Belum masanya saya nak short untuk New Zealand dollar, US dollar apabila kita nampak bounce against high ini. Selagi dia berada bawah high ni, kita akan cari untuk short disebabkan struktur besar dia tadi. Struktur besar dia tadi. Ingat, kita ada incomplete ke bawah. Jangan gelojok. Sabar lu Kimi. Percayalah kalau kita short kat situ dia naik nanti. Dia buat wave 2. Masa kita tekan dulu ni. Kalau tak tekan dia jatuh cantik. Tapi kalau tekan dia naik. Tekan dia naik. Itu cerita dia. Tunggu belum. Tapi bukan dengan euro. Kalau nak trade euro bukan dengan US dollar. Sebaliknya kepada lain. Kita akan tengok lepas ni. Azmi, kongsikan chat. So kita akan tengok dulu pergerakan daripada GBP JPY ni untuk daily. Okay. Apa yang kita nampak dekat daily ni sekarang ni, dekat monthly memang kita nampak belum ada apa-apa breakout lagi. Sorry. Sebab biasanya saya punya cara adalah body mesti kena break shadow. Untuk teknikal memang berlainan sikit lah daripada Abang Zuli kita. Body kena break shadow. Tapi sekarang ni apa kita boleh zoom, kita boleh tengok. Yang break line tu adalah shadow sahaja. Body tu tak close dekat atas. Bila body tu tak close ke atas, kita boleh menjagakan untuk GBP JPY akan sambung untuk turun dahulu, mungkin membuat satu korektif di time frame yang lebih kecil. Okay. So maksudnya macam ni. Sekejap. Kita tunggu kita punya tempat conteng tu lupa nak hidupkan bang. Conteng ni. So masih kat sini ada satu line. Kita buat dekat pen balik. Pakai pen. Okay. Kita nampak kat sini ada satu shadow yang dekat area sini. Tapi belum di break oleh mana-mana harga dekat current price ni. Harga semasa belum ada breakout lagi. So bila masa belum ada breakout lagi, kita akan menjangkakan price masih sideways dekat sini kalau kita nampak. Okay. Kalau kita nampak dekat sini price bermain dekat sini. Cuba untuk breakout tapi tak boleh breakout. So apa yang kita boleh tengok adalah tengok je lah pair ni.
Kita tak tahu arah dia mungkin ke atas ataupun mungkin ke bawah. So kita kena tunggu salah satu breakout mungkin ke atas ataupun ke bawah. Itu adalah untuk pandangan untuk JJ lah. So kalau kita tengok di daily pun, okay, bila dia berbentuk, okay, tak semestinya bila sideways ni kita tak boleh nak trade. Tak semestinya kita tak boleh nak trade. Tapi bagi yang sebab dia sideways dekat time frame yang tinggi, masih dekat daily, dekat weekly, so kita boleh cari untuk buy ataupun cari untuk sell. So maksudnya bila dia sideways macam ini, kita ke bawah macam ni, okay, kita just cari confirmation ataupun breakout di time frame yang lebih rendah. Contohnya, okay, contohnya macam kita tengok dekat sini, price, okay, kita zoom sikit, okay, price ada membuat satu correction and breakout pullback. Dekat sini korang akan cari entry point untuk short dahulu untuk sementara. So kalau kita dapat makan yang dekat sini pun, mungkin kita boleh dapat dalam, ini daily daily kita boleh tengok, yes, 300 pip penurunan dia. So apa yang kita boleh predict sekarang, apa yang kita boleh jangkakan sekarang untuk GBP JPY adalah, okay, apa yang saya nampak dekat sini, GBP JPY dah sampai ke dia punya support sebenarnya. Support dekat lower time frame and membuat satu breakout, ada dua breakout dekat sini. So sekarang ni kita menjangkakan price membuat satu correction and akan naik ke atas untuk sementara. Okay, so kita ada soalan, so kena tunggu lagi lah macam tu. Ni yang tadi tu, kena tunggu lagi lah macam tu. Zul, Barik still akan buat down, Barik akan berhenti juga ke? Duk tak lepas EMA 200 dari minggu lepas. Dia masih kat situ tak buat apa. Tunggulah dulu. Barik belum jalan lagi. Kanada, Toronto tak jalan lagi. Nanti lepas ni kita tengok kepada ni. Kalau okay, macam kita tengok pula dekat gold kat sini, ramai orang akan menjangkakan, oh gold akan naik. Okay, sekarang ni time frame dekat sini, yes, price memang dah sampai dekat area sini, area dalam 1810. Okay, price tak boleh nak break area ni. Kalau dia break, yes, dia akan turun satu lagi and berkemungkinan baru akan naik. Di situlah apa pandangan dia. Sebab kalau kita tengok based on time frame, okay, based on time frame dekat sini daily, okay, price betul-betul berada dekat kita punya touch ketiga, sentuhan yang nombor 3 dekat sini. 1, 2, 3. Okay. Kalau kita nak entry dekat, kita tak boleh entry base kalau tak ada support ataupun resistance dekat sini. Tapi kat sini ada support, yes. Dia akan menguatkan lagi confirmation kita untuk mengatakan gold boleh ke atas untuk sementara. Tapi kalau kita tengok time frame yang lebih besar, yes, gold belum, kita tak nampak lagi kita nak hold position tu sama ada buy ataupun sell lagi. Ini untuk short term sahaja. Mungkin dalam minggu ni terdekat, sebab esok pun hari last sebelum market tutup. Okay, and then kita tengok dekat EA. EA. Dekat EA, apa yang kita nampak, okay, EA pun sebenarnya dekat lower bigger time frame dia sideways juga. Okay, weekly ni. Kalau kita tengok weekly, yes, price bila dah sampai dekat, dia dah sampai weekly punya resistance, lepas tu sampai lagi dekat support, comeback dekat resistance, datang balik support. So kita dah tahu price akan cari resistance semula untuk weekly. So arah untuk weekly sementara ni adalah ke atas dahulu. Okay, bila kita nampak dia ke atas dahulu, okay, kita just dalam kepala kita, mindset kita adalah, okay, kita akan cari buy untuk pair ni. Lepas tu kita nampak dekat daily price ada membuat satu breakout and price pullback. Sekarang ni, tapi pergerakan dia nak pergi ke atas agak terpaksa sebenarnya. Bila dia agak terpaksa, berkemungkinan price mungkin akan membuat satu terjunan ke bawah, baru dia akan naik ke atas. Sebab kat sini kita boleh nampak sebagai satu correction, korektif punya pattern. Okay. Next adalah, sebelum saya serahkan dekat Abang Zuli, kita akan buka pair, tadi GBP/USD. Okay, untuk GBP/USD pula pandangan saya, untuk pandangan saya adalah, okay, pandangan saya price kat sini dia dah breakout 1, 2, okay, dia berhenti dekat next resistance yang ketiga tu, and price membuat satu pullback. Tapi pullback ni momentum yang sangat kuat, and kita untuk, kalau kita nak buy pun kena ada betul-betul confirmation di time frame yang lebih kecil. Contohnya, kalau kita nak buy lah katakan, tapi sekarang ni masuk lagi dekat zone ni, apa-apa pun bila price masuk buka lower time frame, kena ada breakout. Bila ada satu impulsive and correction, kita boleh buka Fibo
ataupun kita boleh cari dekat 61.8% dia punya correction. So kalau kita kat sini kita tarik pun Fibonacci, price berada, yes, price berada betul-betul dekat 61.8, tapi takkan kita nak buy dekat daily pay time frame. Bila kita buy kat daily pay time frame, kita akan floating lagi banyak lah kiranya. Okay, kalau kita tengok kat H1 pun belum ada apa-apa reversal, so tunggu reversal. Okay, kalau price membuat, okay, saya akan tunggu price membuat satu pergerakan yang macam ni. Bila price masuk, okay, kita nampak price masuk dalam zone breakout correction, baru kita boleh cari entry. Mungkin korang boleh relatekan dengan HNS pattern ataupun double bottom, tapi apa-apa pun sebelum relate kan pastikan dia mesti breakout dahulu. Breakout dulu di time frame, lower time frame, baru kita boleh cakap kita nak buy ataupun kita tak nak masuk position. Itu saja. Okay bang, boleh teruskan bang. Okay, kejap saya sharekan screen. Saya go through the whole chart pack apa yang saya ada Farouk. Okay, first untuk indeks, apa yang saya minat untuk nak dagangkan semasa indeks, that's the worst trade that you can do. Saya duk sebut benda ni dah sebulan lebih. Kita akan nampak volatility dekat indeks disebabkan oleh sentimen terhadap polisi yang ada. So untuk indeks stay on the side. Saya masih melihat pergerakan ke bawah tapi tak ada confirmation sebab tak ada breakout dia. Tapi yang saya minat masih lagi tetap kepada FTSE. Mana FTSE? Mata tak nampak ni. Okey, apabila correction ini berlaku, so kita mungkin sedang melihat satu dan sifat wave 2. Ni yang ramai tadi petang tadi PM saya tengah attack COC pun pergi tanya. Macam ni. Wave 2 memang ramai yang akan susah hati. Wave 2 adalah satu correction yang kuat Unless dia breakout ke atas, kita tak buat apa. Kalau dia breakout ke atas 3, 4, 5, 1, 2, 3 kita long. Kalau dia breakout ke atas. Tapi selagi dia tak buat benda tu, kita masih melihat kepada 1, 2, 3. Itu saja. Saya tunggu area ni. Tengah-tengah ni saya tak jeling. Saya cuma tunggu apabila correction daripada 1, 2, 3, 4, 5 habis. 1, 2, 3 saya tunggu. Itu adalah untuk FTSE. Lain daripada tu saya tak minat. Untuk yen pair, hanya jika currently Euro JPY ni break out di sini. Hanya jika dia break out. Breakout low ini. Kalau satu ni break, then pull back, saya masuk. Lain daripada tu, bagi saya itu tengah sideway market. Okay. GBP JPY yang sini tadi GBP JPY. GBP jadi banyak pula dia. Alamak. Kejap. GBP JPY pernah ter-delete chart. Untuk kalau sistem saya lah kalau sistem saya dia kena breakout bawah ni. Selagi dia tak breakout bawah tu, itu sideway market. Itu dalam sistem saya lah. Tapi lower time frame untuk semasa saya tak ada hala tuju sebab siri pergerakan dia belum ada. Kalau dia breakout bawah ni, kalau dia tak sampai 100%, 1, 2, 3 anda boleh cari untuk short. Kalau tak ada. Okey. Yang saya minat mungkin kepada Euro JPY hanya jika dia break this low. Hanya jika dia break this low. New Zealand JPY sebenarnya mencapai aras breakout semalam. Ini apa yang kita bincangkan pada sebelum ni, di mana kita ada structure ini 1, 2 dan 3. Siapa yang sempat entry yang kita sebut semalam jadi siapa yang sempat masuk, untuk yang ini anda dah lock dan kita tengoklah apa yang dia buat, sama ada dia dah habis kat sini buat 1, 2 dan 3 yang lebih besar jatuh ke bawah, ataupun kita akan memulakan wave 2 dan jatuh ke bawah. Apapun saya tak nampak lagi dia bergerak ke atas. Kita tahu NZD JPY, NZD US dollar adalah pergerakan yang sama. New Zealand dollar US dollar, New Zealand dollar JPY, ambil chart tengok dekat daily, dia sama. Jadi kalau kita katakan New Zealand dollar US dollar masih ke bawah melengkapkan pergerakan awal tadi, New Zealand JPY juga kita katakan masih ke bawah. Biarpun dia break out atas ni, ini masih ke bawah. Okey. Jadi disebabkan
commodity dollars masih ke bawah. New Zealand dollar, AUD, UCAD bagi siapa yang sempat enter hari itu untuk UCAD. Mana pula UCAD ni? Okey. Ni adalah UCAD apa yang kita entry hari itu. So untuk semasa, kalau anda lihat kepada chart semasa di lower time frame, pullback ini, sekiranya dibuat pullback ini dah ada breakout. Di lower time frame M5, M15, anda boleh cari peluang. Sistem ini memberikan satu peluang untuk entry ya. So maksudnya sekiranya kita melihat kepada COMDOLS ni masih lemah, itu menunjukkan kekuatan US dollar. Jadi kalau tanya saya untuk gold, yang kita tahu korelasi dia kepada US dollar dan juga kepada commodity dollar. Sebabnya kalau anda nak short NZD US dollar, nak short NZD JPY, gold juga yang tak break high kat sini, structure kat sini adalah motif, ini korektif 3 wave. Jadi saya masih melihat kepada gold ke bawah. Tapi kalau tanya saya, sama seperti Azni tadi, the whole thing ni sideways. Betul. Kenapa trade benda yang sideways? Instead yang tu, saya jawab soalan Farouk. Sekiranya kita jangka gold ke bawah, saya masih jangka saham berkaitan dengan gold, iaitu bearish tadi, masih ke bawah Farouk. Okey? So di antara gold dengan bearish, saya lebih berminat untuk trade bearish. Sebab bearish menunjukkan struktur yang lebih jelas. Bukan untuk short dia, saham saya takkan short. Saya akan tunggu long di sini ya, untuk saham. Faham Farouk? Sebab kita masih view kita kekuatan US dollar. Jadi ini menceritakan kekuatan US dollar. So kalau saham masuk wave 3, itu bermaksud dekat indeks ni akan buat wave 3. Ini 1, 2, 3. Dekat UK 100 akan buat wave 3. Yen dynamic. Kekuatan yen dalam time frame kecil ya, itu bermaksud untuk US dollar JPY akan membuat penurunan selepas dia sampai dekat area resistance di sini. Cuma penurunan dia adalah 3 wave, US dollar tak lemah. Faham Farouk? Boleh? So peluang dagangan adalah New Zealand dollar, US dollar apabila ada pullback, New Zealand dollar JPY lebih shorter time frame, Euro JPY sekiranya kita ada bounce, sekiranya break ke bawah dan bounce. Lain daripada tu, saya masih melihat kepada correction yang tengah berlaku sekarang. Ingat, kita ada pelbagai saham-saham utama seperti Facebook. Mana pula Facebook? Adalah dalam ni Facebook. Ni Facebook yang menghampiri kawasan support. Ini menghampiri kawasan, dan ini adalah breakout. Ini breakout juga, dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah yang menghampiri kawasan support. Cun, Sifu tu belajar kungfu. Tunggu nak long term. Yes. Tahu, itu kita dah tunggu dari tahun lepas. Sabar Farouk. Tak sampai-sampai. Kalau tak dapat, tak sampai-sampai sebab dia tengah correction. Jadi ini something kita nak buat reta. Ni trade buat reta, bukannya nak trade. Ni trade buat reta, simpan lama. Facebook dan juga contohnya seperti Tesla menghampiri kawasan support, tak sampai lagi. Jadi selagi ini ke bawah, indeks kita jangka ke bawah. Gold, kenapa gold jatuh bila indeks jatuh? Sebab US dollar, bukannya indeks yang menjadi penggerak pasaran semasa US dollar. Kalau dia indeks jatuh, US dollar JPY jatuh, yen yang bergerakkan market, then gold akan naik ke atas. Tapi gold tak, sebab US dollar. Itu adalah penyebabnya. Okey, ada apa-apa nak tambah Azni? Itulah. So kalau macam katanya, sebab kadang-kadang ada orang tak tahu kan. So maksudnya kalau gold ni JPY tu dia macam mana nak cakap maksudnya kalau JPY tu apa saya nak cakap tadi? So maksudnya okey, dia macam ni. Untuk gold kita ada
dinamik pasaran ada 3. Yang pertama adalah adalah indeks. Ini adalah kita punya map pasaran, sebab indeks adalah trend. Kita nak lihat kepada US 500, kita lihat kepada lain-lain indeks. The whole thing indeks adalah trend. Itu pergerakan trending. Kita buka US 30 dan lain-lain. Jadi indeks adalah satu yang membentuk trend. So pergerakan trend adalah terdiri daripada 5 wave. Itu asas dia lah. Okey, jadi kalau kita lihat kepada personality wave ni, wave 1 normally dia tidak menentu. Dia boleh buat satu yang kuat, motif wave dalam ni ada 5, ataupun dia boleh menjadi satu diagonal. Diagonal ni lebih maksudnya wave 4 masuk wave 1, tapi dia lebih sideways sikit, tapi ke atas. Tapi wave 3 kat sini wajib motif. Okey. Ini wave 3, ini wave 2, wave 4 dan wave 5. So wave 2, personality dia mempunyai momentum kejatuhan yang kuat. Momentum, structure dia boleh sikit tetapi momentum dia kuat. Maksudnya kalau kita lihat kepada oscillator, anda akan nampak wave 2 macam ni, kuat sikit. Wave 3, momentum yang paling tinggi. Okay, kenapa saya ceritakan benda ni? Ada kena-mengena dengan apa kaitan dia dekat sini, US dollar ataupun kepada yen. Lepas tu, dekat oscillator, wave 3 momentum yang paling tinggi berakhir dengan divergence, dan keseluruhannya wave 5 momentum yang lebih rendah, dan the whole thing ini akan ada divergence. Price buat high-high, oscillator tak buat high-high. Now, kalau kita lihat kepada pergerakan indeks, apabila indeks naik, kita tahu yen lemah. Itu basic dia, sebab berkaitan dengan sentimen. Tetapi ada masanya kita nampak, bila indeks naik, yen pair pun jatuh. Sebab, di mana benda tu berlaku, yen pair boleh jatuh apabila indeks naik, cuma dekat wave 1 ataupun wave 5. Bila wave 3, yen pair, yen kena lemah, yen tak boleh kuat. Yen boleh sideways. Di sini kita ada 3 instrumen yang menguasai pasaran, yen dan juga US dollar. Okey, yen direct dengan indeks. Bila indeks bergerak dengan momentum, yen tak boleh kuat. Dia boleh lemah ataupun dia sideways. Okey, tetapi sepanjang pergerakan wave 1 dan wave 5, ini adalah dolar. Ini adalah dolar. Okey, pembetulan dalam pasaran terdiri daripada 3 ataupun 7 ataupun 11 swing. Maksudnya kita ada zigzag, 3 wave, ABC ataupun 7 swing. Ini adalah W, X dan Y. Kalau ini berlaku, kita ada motif wave. Kalau ini berlaku, motif wave dia dalam fractal ataupun pecahan yang lebih kecil. Jadi kalau kita ada kejatuhan yang lebih besar, ini adalah correction yang besar. Sebaliknya WXY ni lebih sideways. Macam mana kita tahu dia ABC dan WXY? Kita tengok kaki pertama dia 5 atau 3. Kalau dia 3, itu WXY. WXY adalah US dollar. Maksudnya kalau indeks tengah jatuh dalam wave 2 atau wave 4, itu US dollar punya move. Seperti yang kita nampak sekarang. Kalau dia merupakan A, B dan C dan jatuh jauh dan membetulkan kesemua struktur ini, dan itu adalah yen. Kalau dia cuma jatuh dan membetulkan struktur 4, ini adalah extension naik ke atas, kejatuhan sini adalah US dollar. Itu beza dia lah. Jadi disebabkan movement sekarang ni adalah US dollar, sebab itu kalau kita lihat dekat indeks, apa yang saya lukiskan adalah indeks cuma membuat pembetulan kepada fractal yang lebih kecil, iaitu ini. Bukannya the whole structure. Sebab kalau the whole structure itu yen. Jadi maksudnya kita lihat ini sebagai 1, ini sebagai 2, di mana ini adalah US dollar. Kalau dia yen, dan kita akan nampak pembetulan besar kepada low ini. 5
dan 3. Tu beza dia. Jadi disebabkan oleh US dollar tadi dan kita ada nyata UJ naik ke atas, yang pair yen lain turun ke bawah. Jadi itu adalah US dollar. Kita tak dapat katakan yen kuat kalau UJ naik ke atas. Jadi US dollar kuat daripada US dollar, daripada JPY kan. Jadi itu sebabnya anda nampak indeks jatuh-jatuh tak jatuh sangat. Jatuh pun dia naik sebab US dollar. Sebab itu jangan trade indeks pada waktu ini. Trade untuk dolar pada waktu ini. Dan kita ada New Zealand dollar, US dollar. Yen pair akan ikut pergerakan US dollar, dollar pair, di mana kita ada New Zealand dollar, US dollar yang break ke bawah. Kita juga ada, dan sebenarnya ini memberikan kita ruang untuk nak ikut balik indeks apabila dia habiskan correction yang shallow dalam fractal ataupun pecahan time frame berkenaan tadi. Okey, ada soalan? Kimi, Yan, Farouk? Farouk tunggu lama, sabar. But very, belum. Itu ada something, itu adalah kepada super cycle punya ni Itu lama. Beric adalah ni Beric Beric punya ni adalah kepada cycle. Cycle ni adalah kepada weekly chart. Ini weekly punya trend. Ini weekly punya trend. So anda tunggu kepada H1 berjanggut lah kan. Tapi ini something berjanggut lah. So ini adalah kepada weekly chart. Betul. Clear gini? Clear. Berapa kali nak tiap clear ni? Untuk current economic station, data mana lagi penting, Zuli, PCE atau CPI? Okey. Powell sendiri jawab malam tadi. Powell jawab kan? Powell malam tadi jawab macam ni. Reaksi pasaran kepada polisi, sentimen pasaran, pergerakan pasaran kepada polisi lebih kepada tanggapan. Lebih kepada pendapat apa yang akan dibuat, bukannya apa yang dibuat oleh central bank. Okey. Maksudnya, kalau lihat dua data ni, PCE, apa beza PCE dengan CPI ni? PCE adalah satu data yang melihat kepada elasticity demand. Maksudnya kalau price naik orang masih beli, price naik sampailah dia tak sanggup nak beli. Itu elasticity, ketahanan. Elastik. CPI pula actual perbezaan kenaikan harga dalam satu tempoh masa. Okey. Fed tengok PCE. Pasaran tengok CPI. Ini market tengok. Saya letak tanda duit lah. Ini Fed tengok. Fed tengok PCE. Jadi antara dua ni, mana satu yang lebih penting? Kalau tanya saya, short term, ini market tengok. Long term, ini market tengok. Jadi kalau ada trade, anda tengok ini. Powell bagi tahu bye-bye. Dia tak bagi tahu bye-bye. Kalau dia bagi tahu bye-bye, hilang kerja dia gini. Dia tak bagi bye-bye. Ada dua Kimi, itulah Kimi Bob dengan Kimi Azhar. Letaklah nama Kimi A, Kimi B ke. Kimi A dengan Kimi B. Kimi A, Kimi Azhar. Kimi B, Kimi Bob. Susah nama dua orang. Kimi A dengan Kimi B dua-dua Kimi lah. Kimi Kardashian dua-dua. Okey. So, kalau tanya saya mana satu yang lebih penting untuk trade, ini. Tapi dia tak terus. Dia maksudnya dia akan dipengaruhi oleh malam ni kita ada data advance GDP untuk US untuk kuartal keempat jadi market kalau ada data CPI sebelum ni mempengaruhi pergerakan pasaran dan keluar data baru, orang dah lupa dah. Tapi PCE tu dia akan lekat, elasticity dia lekat, sebab itu jadi panduan kepada Fed dalam menentukan polisi. Fifi ada seorang lagi. Fifi dia masuk kan, dia nak type nama dia nak register tapi dia pergi type nama. Dia tanya soalan. Itu biasa. Tapi sekarang kan dia sistem dah baru bang.
Itulah. Sekarang ni tak payah, sekarang ni register. Saya pun tadi macam mana nak letak soalan ni. Tolong bagi feedback tadi masa Azni ke masa ni tadi kan, masa yang minta untuk background kita ni hitam kan ya. Jadi well noted, thank you. So, Jadi kalau kita macam abang punya background sekarang ni dia warna putih ke warna hitam? Warna putih. Dia sebenarnya Putih, dapat tukar, tapi saya ni IT saya buta sikit. So dia boleh buat tulisan apa warna apa tulisan? Tulisan hitam. Sebab tadi ada, tak silap saya, Muhammad Sofian, dia masuk, dia kata tulisan dia merah. Pian lain, mata dia memang merah. Dia memang macam tu. Sebab memang kat saya pun tak setting apa-apa pun dia memang warna hitam. Yang saya pelik tu. Okay. Sebab dia punya background night punya ni, chrome punya ni kan. Yes. Okey, jadi apa yang kita ulang sekali lagi ya. Apa yang saya minat untuk nak dagangkan untuk longer term. Ingat, kita ni kat hujung bulan tau. Antara biasa berlaku pada hujung bulan ke arah penutupan balancing account adalah kekuatan US dollar, orang pergi keluar daripada position. Jadi jaga-jaga sikit ya. Hari ini dengan besok jaga-jaga sikit. You could see continued buying untuk US dollar. As long kita nampak NZD US dollar, ini apa yang saya minat untuk shorter term. Apabila wave 2 ni berlaku, ini breakout ya. Ini breakout dekat H4 punya breakout. Ini breakout. So pullback dia saya berminat untuk nak short. Video live ni dah tak boleh nak roll back, boleh activatekan target function. Okey. Irina, tolong cut yang tu. Bila nak tukar background hitam? Okey. Screenshot. Teruk, masuk perlu VPN dari sini, Sunbi. Kita itu tak dapat nak bantu sebab kita kepada area, kepada regional. So dia dari Ponti. Nanti Irina notekan satu background untuk chat. Nombor 2 adalah video live ni tak boleh nak roll back, boleh activatekan that function. Okay, thank you Pian. Okay, so apa yang saya minat sekiranya bounce ini berlaku. Ingat, ini belum ada divergence. So 5 wave kelima tu kena ada divergence. Maksudnya kalau ini 5 breakout, dia nak tahu dia habis ke tak, anda kena tunggu divergence. Kalau dia naik ke atas ni, anda pergi short dari sini, dia turun, dia naik balik. Satu, dia kena berakhir dengan divergence ya. Itu sebabnya wave 5 datang dengan lower momentum daripada wave 3. Sebab tu kiranya salah satu info baru juga bagi saya. Kalau maksudnya kita nak tahu wave 5 tu ada ke tak ada, dia kena ada divergence. Divergence. Oh, I see. Divergence tu sebagai filter lah sebenarnya. Itu bukan wajib, tapi dalam sistem saya kena tengok divergence baru saya enter. Sebagai filter. Tapi itu adalah kelaziman lah. Wave 5 datang dengan divergence. Okay, roll back dengan tadi. So pullback ini saya berminat untuk nak short. Jadi itu bermaksud tunggu juga, jangan masuk dua-dua. Masuk NU juga, masuk NJ juga. Dia kampung sebelah-sebelah. Jangan masuk, jangan buat itu. NJ kat sini ini dah ada divergence. But ini mungkin adalah kampung baru sebab maksudnya ini satu structure disebabkan oleh, kalau kita lihat daripada high kat sini, ini breakout. Ini breakout ya. Ini breakout. Jadi structure ini tak sama dengan structure belakang. Ini adalah satu dan ini adalah structure lain. Ini satu structure, ini dua structure, ini lain structure. Jadi kalau kita nampak di sini ada nampak 1, 2, 3, saya minat untuk short. Sama seperti NZD US dollar tadi lah. Jadi structure dia sama. Faham? So maksudnya kita dulu kita nampak untuk short. UCAT saya tak nampak re-entry. Kimi A. Kimi A. Kimi A. Kalau shorter time frame, yes. Ini shorter time frame. Bagi mereka yang swing, ini bukan ya. Bagi mereka yang dah enter benda ni, kalau anda dah alih, then anda boleh masuk. Kalau anda belum uruskan, jangan masuk.
Maksudnya ini adalah dekat M15. Ni struktur kecil. Struktur kecil-kecil ni. Kalau dia buat benda ni. Mana? Mata payah nak tengok. 1, 2 dan 3. Kalau dia turun dan break this low, sebab di sini pun kita dah nampak satu divergence. Kawasan ni kita dah nampak divergence. So maksudnya 3 kita kalau lukis, saya akan lukis macam ni. Ini 1, ini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Jadi A, B dan C. Jadi kalau dia buat ke bawah ni, sini ada entry kini A. Ini pun ada breakout. So pullback dia, ini tempat yang saya minat untuk nak masuk. Jelas? Kalau dia buat ke atas lagi, pullback masuk lagi. Kalau selagi dia buat kalau dia buat ke atas, kalau dia break divergence, kalau dia tak break divergence jangan masuk. Sebab itu masih wave 5. Kalau dia tak break divergence, the whole thing ni adalah ini 3, ini 4, ini 5, kita masuk pullback, rupanya pullback yang besar kepada structure ini. Sebab itu kalau dia break out, selepas satu structure, dia kena break divergence. Kalau dia tak break divergence, ini divergence, then kalau ini satu structure tak apa, maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. Itulah structure 1-2-1-2 ataupun extension. Maksud dia macam ni. Faham kini? Ini tadi kita ada structure ni, lepas tu dia break 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita dah nampak divergence. Lepas tu kita nampak dekat RSI 1, 2, 3, 4. Okey, kita dah nampak divergence macam yang UCAT tadi kita nampak divergence. Ni divergence, sini divergence. Okey. Lepas tu anda tengok dia turun bawah. Dia turun bawah kecil je. Lepas tu dia naik. Kan? Tapi dia tak break divergence. Anda kira lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jangan 8, 9. Ingat nombor-nombor motif adalah 5, 9, 13, tambah 4, tambah 4. So slow, okey. 4 aku besar pula. Okey. Jadi dia kena nombor-nombor tu dan berakhir dengan divergence, barulah anda trade 3 wave pullback dia kepada structure ini. Kalau dia dalam satu structure yang tak break momentum. Momentum ni tak boleh break. Dan dia kena berakhir dengan divergence. Kalau dia cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jangan masuk. Dia kena 5, 9, kenapa? Entah. Semua cat macam tu. Tak tahu kenapa. Memang macam tu. Kena tanya RN Alien. Dia yang jumpa, kita orang cuma sampaikan sahaja. Tak dapat. Okey, jadi kena yang breakout tu pun kena breakout dalam, dan ingat rule dia masih tak sampai 100%. Itu rule asas. Maksudnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah satu yang sama dengan satu kat sini. Jadi ini 2, 3, 4, 5. Jadi jadilah dia kepada A, B, C tu. A, B dan C. Itu rule dia. Benda sama. Sekarang jadi flat nangis. Sebab itu kena tunggu kepada benda tu. Kalau ini rendah sangat, sampai 854, ini boleh jadi flat. Sebab itu 100% tu incomplete tu kena ada. Kalau tak, boleh bucu katil. Kena tanya imam kat tangga surau, mungkin dia tahu. Pihan. Faham kesel kan? Lagi simple kan? Lagi buat senang. benda logik je. Lagi senang. Lagi Doa senang. lebih sikit. Tanya Okay, je doa lebih, dah tahulah tu. Doa lebih sikit tahu. Jadi kalau ini berlaku, saya minat untuk masih continue untuk long. Sebab kita ada divergence dan structure dia adalah 5. Kalau structure ni tadi 7, macam ni kalau dia breakout ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni tak buat low. Ini 7, belum.
8, 9. 1, 2, 3, then saya masuk. Selagi RSI dia tak buat kerja gila. Selagi RSI dia tak buat kerja gila. Pada waktu ini kalau anda nampak, ini dah break trend. Ini adalah wave 2. Break channel. Baru 10 minit tengok skrin, mata sudah penat, putihnya terlalu bright. Okay, thank you. Saya pun nampak lama sangat. Memang terang putih tu. Kecilkan brightness Sulbi. Betul. Noted. Betul. Saya pun setuju Sulbi. Memang terang. Tu kena bagi tahu Irina. Kita orang bagi feedback lah. Bagi tahu. Ini benda baru kan. Kita kena tahu lah. Mungkin dia orang boleh tukar color background ni, tepi-tepi ni jadi kelabu ke. Something yang lebih ni. Memang terang. Memang saya memang pun tak, yes, memang terang, serius. Memang terang. Memang terang. So kalau dia buat this pullback, saya minat. New Zealand dollar JPY pun sama. Ya, jadi kalau dia buat ini 1, 2, saya berminat. Lain daripada tu tak. Okey. Euro JPY hanya jika dia break. Euro JPY hanya jika dia break this low, dan baru kita ada breakout. Tengah-tengah ni breakout kecil-kecil ni saya tak kira. Saya nak dia break structure. Then baru saya masuk. Terus breakout kecil-kecil ni, ini masih dalam sideway. Dia kena break lah. Break structure. Dia kena break structure. Kalau tak boleh masuk, tapi dekat M1 lah. Kalau nak masuk yang tu, boleh demam, tak nyanyi. Memang berjaga lah mata. Boleh. Tak salah, tak betul, tapi lower time frame lah. Yes. Bukan monitor salah. Chart pakai background putih, tak penat macam ni. Chart saya tak dapat sebab elliott wave adalah chart putih. Kalau tukar chart lain, dia bukan chart elliott wave. Chart elliott wave rule dia memang putih. Jadi kalau saya tukar chart lain, orang buat elliott wave, dia gelap tengok saya. Itu tak dapat nak tukar. Tak sama. Tak sama. Dia bukan chart elliott wave lah. Elliott wave kena chart putih. Boleh tukar kepada some color, tapi color-color yang ini semua map, ini semua adalah macam tanda berhenti color merah. Tiba-tiba color berhenti dia jingga kan, orang berjaga-jaga je padahal kena berhenti. Betul. Okey, so itu yang saya tengok untuk jangka panjang, lebih kepada kepada indeks untuk nak long. Yang ada adalah kepada UK 100 sekiranya ini berlaku. Ini mungkin breakout ke atas. Kalau breakout ke atas tak ada apa, itu adalah ini. Kalau breakout ke atas, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak ada divergence macam ni, saya akan lukiskan dia sebagai W, X, A, B, C sebagai Y. Itu saja. Kalau dia breakout ke atas, lagi bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Awal sikit kita masuk. Sini kita masuk kalau dia pullback. Tak kisah bawah ke atas ke, kena ada trend. The thing is trend dia ke atas, itu je. Kalau dia breakout ke atas lagi bagus. Sekarang ni breakout ke atas kan, ni belum lagi, hampir. Kalau dia breakout ke atas, ini W, ini X, kita tunggu pullback. Ini A, B dan C. Dan masih lukis. Kalau dia breakout ke atas, barulah kita katakan cerita lain. Semasa tak ada apa. Ingat, FTSE leading dia yang dulu break. Okey, ada apa-apa tambah ni? Okey. So, itulah kita pun dah nak diakhiri kita punya webinar pada malam ni sebenarnya bang. Lagi 3 minit je. So, kita tanya ada soalan apa-apa daripada Senbi ke, Hakimi ke, sebelum kita nak akhiri kita punya live pada malam. Ada Kimi A, Kimi B, ada Tian, ada Senbi. Kimi A, Kimi B, ada Fifi. Fifi dia main masuk, dia gelak je. Lepas tu dia salah type, dia gelak. Lepas tu dia belah. Itu Fifi. Dia gelak, dia tulis nama dia sendiri, lepas tu caw. Betul dia. Ada baby kecil. Dia ada baby kecil. Dia kena buat susu. Kena buat susu tu tak boleh cerita banyak lah. Bapak Misali tu. Betul. Okey, kalau tak ada soalan, tak ada, esok insyaAllah kita ada sesi macam ni. Bagi feedback apa yang anda nak, sebab saya dengan Azni, kita pun baru first time buat 2 orang. Kita akan cuba untuk bagi yang lebih jelas kepada anda daripada sudut struktur dia. Bagi juga feedback kepada Irina
mengenai background putih tadi, mengenai kita punya lain-lain ni lah, bagi tahu kepada Irina yang rollback tadi kan Pian. Dan insyaAllah kita bagi tahu kepada pihak management lah. Okay, thank you semua. Kita kembali bersama dengan Irina.